Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong respon audio dan video sedikit lewat masuk hari ni. Saya mencari handphone. Mana letak handphone tadi Sekejap ya, saya kena ambil handphone. Kalau tidak saya tak nampak jam. Mana letak tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sabahun nur. Allahu Akbar ya Karim. Semput sedikit hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan. Terus kita panggil kawan-kawan kita. Gombak jelas cik Cik Yurni. Allahumma salli ala Muhammad. Saya dah ada buku La Tahzan yang baru. Siapa-siapa sahabat-sahabat yang join dan dapatkan buku di tim khidmat seperti yang Ustazah pinkan, dia akan dapat buku ni. Terbaliklah kan sebab kamera terbalik. Tapi saya menggunakan dalam kelas harian yang ini. Apa bezanya? Warna je. Versi lama, yang hijau versi baru. Yang pasti hijau kuning. Hijau kuning suka ke dah. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Allahumma salli ala Muhammad. Saya masih lagi tidak dapat gading bertuah. Tanduk masih berguna. Itu Ustazah Zai. Tak adalah nak buang terus kita lama ni. Sebab saya nak memudahkan rujukan. Kadang-kadang ada 1-2 perkataan yang macam berbeza sikit kan. Jadi kesian anda supaya saya boleh terus rujuk di sini. Sebenarnya Ustazah Zai ni kedekut. Kedekut, kenapa Ustazah kedekut? Bukan tak ada kitab baru, ada. Tapi sebab yang lama ni memang apa ni orang kata tak boleh berpisah dengannya. Setia pada yang satu. Okey, jadi saya kena belik jugalah kitab baru ni sebab ada yang nanti saya tanya berapa muka surat berapa. So muka surat 127 untuk kitab baru. Senang kan sekarang muka surat 127 untuk kitab baru. Tajuknya adalah Jangan Bersedih. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pilihan terbaik. Okey, buku lama saya dalam kitab ni ditulis muka surat 121. Jangan bersedih. Pilihan Allah adalah pilihan terbaik. Jadi kesimpulannya untuk dua kitab ni memang sama. Kenapa sama? Sebab penterjemah ni Nur Aini Abu, publishersnya sama Al-Hidayah. Jadi sebab tu sama. Okey, muka surat je lain. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini? Hujung minggu Sabtu. Khabarnya orang KL, orang Selangor dah boleh rentas-merentas. Okey, negeri belum lagi lah. Tapi Langkawi boleh dah. Kan Langkawi boleh dah. Tiket full book sampai ke Oktober khabarnya. Pagi tadi tengok pula Port Dickson dijangka menerima 1 juta pengunjung. Tu dia main nak kena bebel desat.
Kita dulu-dulu minta bolehlah rentah negeri, kesian dekat ibu bapaku ini, dah lama tidak bertemu, sedih di hati, kemain lagi. Lepas tu, yang jadi depan matanya, Langkawi juga. Kan sahabat-sahabat, marah orang penjual tiket ke Langkawi. Bukan, saya nak mengajak semua kita berfikir, dan sahabat-sahabat sama sekali tidak ada niat untuk menyindir. Cuma kita nak sebut sahabat-sahabat, kadang-kadang begitulah kita. Banyak acap kali terlupa di sana sini. Okey? Jangan pernah kita sebutkan benda-benda kita berukhuwah, menggembirakan orang tua kita dalam pada masih nak patuh SOP lagi ni. Kan? Bukannya kita boleh berseronok-seronok macam dulu sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pandai-pandai. Sebab apa? Semua orang pun sedang bekerja ke arah itu. Ke arah nak saling memberi kegembiraan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tengok Wan Radiah sudah bising itu tulisannya. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sedihlah kadang-kadang. Kalaupun kita dah boleh bebas, sahabat-sahabat tolong utamakan benda yang perlu. Please, sangat-sangat kan. Saya sedihlah kalau misalnya kata kita tak dapat meletakkan keutamaan di tempat yang sepatutnya. Jadi jom kita fikir-fikirkan, sebab kita nampak kan di media sosial, dalam berita di mana-mana. Saya sendiri adalah pengusaha travel. Sudah pastinya saya nak benda ni berjalan, berlangsung. Tapi sampai saat ini orang tanya bab umrah, kami tak boleh bagi jawapan lagi sebab tak berani nak iklan. Kenapa ada orang dah iklan, Ustazah tak apa, orang lain buat tak apa, kami masih nak menangguhkan. Kenapa? Sebab kalau kita iklankan pun benda semua belum pasti. Bab hotel, bab duit kapal terbang, semua tu belum ada kepastian. Kita tak nak menjanjikan sesuatu atas kertas sahabat-sahabat, nanti kita kena tarik handbrake balik. Tak jadilah harga tu, kita kena top up sekian sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebenarnya kami tak menerima apa-apa harga yang pasti lagi. Jadi sebelum ada kepastian, apa yang kita nak kongsi? Kita takut nanti kita jadi macam benda tu menjerat diri, satu. Kedua, kita dah lama tertangguh nak balik kampung, ziarah orang tua kita. Yes, memang video call semua boleh. Tapi tak sama sahabat-sahabat, menatap wajahnya orang tua itu sahaja sudah ibadah. Sudah pahala sahabat-sahabat. Ya Allah, rindunya dengan mereka. Tengok je muka mereka dah pahala. Belum kita bawa oleh-oleh yang penangguhan berbulan-bulan. Memang kita bank-in duit dekat mak ayah kita, tapi tak sama. Jadi tolong raikan, kalau ada kelonggaran, raikan untuk utamakan yang utama. Minta maaf sahabat-sahabat, bukan salah anda nak pergi holiday, cuti sana sini. Okay? Doakan Ustazah besok pagi-pagi Ustazah nak ke Pantai Remis. Kenapa Ustazah nak berenang tak? Kalau berenang memang tenggelam terus Ustazah, tenggelam terus. Kan? Sebab dah lama kerja-kerja tertangguh. Ya, antaranya besok yang Ustazah nak ziarah adalah tapak pembinaan surau ataupun kompleks tahfiz az-zikr, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada beberapa perbincangan yang kami tak puas dengan hujung jari semata sebelum ni. Jadi Ustazah nak tengok sendiri macam mana kelangsungan anak-anak tu di situ. Nak jumpa pengusaha-pengusaha yang telah menunaikan, menabur janji macam-macam. Semua tu kena berdepan. Okey? Jadi kalau nampak tiba-tiba Ustazah share, kata nak buat kerja, tiba-tiba duduk tepi pantai. Kan? Tak ada, jangan risau, insya-Allah tak pakai bikini, tak apa. Kalau pergi pantai tu semata-mata nak tarik nafas, hembus kat tepi pantai, sahabat-sahabat, untuk menikmati masya-Allah luasnya muka bumi Allah. Kan bukan keutamaan. Sambil menyelam, meneguk air. Allah, minta maaf lah sangat, kena bebel lah pula pagi-pagi ni. Okay? Ampun maaf. Baik, kita pergi kepada bab yang ke-55. Okay? Pos kegemaran kesukaan kesayangan. Apa tu? Pos kegemaran kesukaan kesayangan. Apa tu? Nursila Ismail. Best. Semoga dipermudahkan. Terima kasih. Wajar untuk 10 bintang meningkat semula. Apa tu? Suara Ustazah Allahu Akbar. Afdina Nazatul Naina. Kak Nazar. Jangan itu yang di-highlight Kak Nazar. Pantang. Orang nak berpantun sikit je. Okay. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Lajunya tak sempat nak baca satu-satu. Sebenarnya mata ni kecil sahabat-sahabat. Semalam saya tidur lambat. Saya tersilap tengok jam.
Lepas tu kejap lagi saya nak menulis kat Facebook saya sesuatu. Anda yang rakan-rakan Facebook Ustazah, janganlah duk apa ni, itulah saya ni tak boleh nak macam, tak boleh nak skema-skema sangat sahabat-sahabat. Kisahnya tadi saya nak pakai tudung ni ketika nak bersiaran di TV Al-Hijrah. Elok nak sarung macam ada benda jatuh. Apa ni? Lipas jatuh. Saya dah lama tak pernah nampak lipas. Lama dah. Dah lama tak nampak lipas dalam bilik saya. Jeng-jeng, mana datangnya lipas tu? Jatuh. Anda bayangkan kebanyakan kita ni lah orang perempuan, kadang orang lelaki pun sama kan sahabat-sahabat. Geli dengan lipas ni, geli. Jadi nampak benda tu jatuh, mak ustaz tak balik daripada surau lagi. Sudah. Asyik baik sebab Ustazah terus terkenang pada suatu ketika dulu, sembang Ustaz Nam. Satu ketika dulu, Ustaz masa tu warded dekat hospital, ingat lagi balik daripada Mekah, dia kena macam chicken pox kan. Nasib baik dapat lepas. Lepas tu terus saya tak bawa balik rumah, terus bawa pergi hospital. So Ustazah balik ke rumah, dia dah masuk ward tu. Ustazah balik ke rumah nak ambil baju-baju semua. Ada baju gantung, ada baju, yelah kita pakailah tudung kita kan. Elok dah nak kemah-kemah barang tu, macam ada benda berjalan kat kepala ni. Kan tudung kita jenis macam ni kan, dia berlipat dalam kan. Jadi dia berjalan dekat dalam ni, bukan berjalan dekat kulit kita, berjalan kat dalam tudung ni, tapi berasa. Apa benda ni? Lepas tu kita cekup ni kan, geli sangat, apa benda ni, jerit. Ustaz dah lah tak larat atas katil. Apa yang? Lepas tu tak tahu macam mana nak buat ni, tapi ada benda dekat tangan ni macam tu. Lepas tu dia sakit-sakit tu, dia tahu bini dia memang tak boleh. Apa benda yang bergerak tangan ni. Masya Allah sahabat. Sebaiklah nurse ke doktor ke tak masuk kan, saya terus cabut tudung tu, rupanya ada lipas. Anda bayangkan kat sini pun saya melihat kebesaran Allah. Saya terkikik-kikik dengan ustaz tadi. Saya kata, ya Allah bang, baiknya Allah tu, dia bahagi lipas tu jatuh tadi tengah pakai tudung. Cuba bayangkan kok tengah saya bersiaran tadi. Saya tengah bersiaran bang, TV Al-Hijrah dengan Hanan yang pok-pek tu kan sahabat-sahabat. Tiba-tiba lipas berjalan. Tak dapat bayangkan. Saya tak dapat bayangkan satu dunia tengok betapa saya menjerit-jerit gelikan lipas tu sahabat-sahabat. Syida Sas, my junior. Memang gelilah, ingat lagi zaman-zaman duk asrama dulu, biasa jumpa lipas kan, Syida Sas. Kat rumah kita ni memang alhamdulillah bilik lah, kalau kat dapur tu biasalah dapat lipas. Ni kat bilik tak pernah lama dah tak tengok lipas. Jatuh lipas tu sahabat-sahabat. Lepas tu kelengkabut lah. Saya dan ustaz sebenarnya memang jenis tak suka bau-bauan, wangi-wangi ni sangat tak suka. Kan orang hadiah lah perfume ke apa, minta maaf. Memang bukan ustaz dengan minyak atar dia nak pergi masjid. Itu pun yang memang dia beli sendiri dekat Madinah tu. Dia tak pakai yang, bukan minyak wangi mahal pun. Tapi dia tak boleh yang lain-lain. Kami berdua memang. Tapi dia suka bauan dalam kereta, saya pula tak suka. Saya memang kalau orang bagi hadiah minyak-minyak wangi ke apa, memang jadi hadiah orang lain lah. Tak suka wangi-wangian. So ada satu ketika saya berceramah kat Kedah, saya ingat lagi. Seorang hamba Allah ni, dia jual macam kalau kita riksek macam tu lah kan. Dia jual ustazah ni untuk penyembuh binatang-binatang serangga-serangga ni. Tapi dia tak ada lah macam yang jual-jual kat luar tu kan, macam-macam chemical ada kan ustazah, benda-benda yang tak sepatutnya. Ni insyaAllah okey ustazah. Kan ni orang Islam yang buat. So dia bagi, saya masuk dalam kereta, balik rumah saya letak dekat meja luar bilik tu. Berhabuk lama tak gunalah benda tu, sebab tak pernah nampak lipas apa semua, tak ada benda yang kita nak spray kan. Lepas tu saya memang yakin saya letak benda tu kat situ. Tiba-tiba saya tak ingat satu keadaan lain, orang bagi spray pewangi macam bau oud tu kan. Pun saya tak suka bau-bauan macam tu. Minta maaf sahabat, saya tahu benda tu baik, tapi saya tak boleh, hidung saya tak boleh bau-bauan. So saya letak lagi botol tu dekat luar bilik. Jadi ustaz pun ada beli riset juga. Kan benda macam tu mesti ada kat rumah kita, letak kat tepi tu. Tapi sebab tak pernah guna, jarang guna, so ustaz beli botol kecil je. Jadi yang spray tadi pewangi tu botol dia tinggi, riset tu botol dia pendek. Jadi saya ada kalang kabut, nampak lipas tu, aku nak bunuh kau, siapa suruh kacau kau, aku nak bunuh kau. Lepas tu saya pergi sembuh dia kan, pasal apa lipas ni dia duk berguling-guling macam ni? Kenapa tak mati lagi ni? Rupanya lipas tu bukan kena sembuh dengan riset, kena sembuh dengan pewangi yang sangat wangi. Lepas tu lah, baru nampak kat tangan, otak ni duk nampak lipas je, baru nampak, lah aku bukan ambil riset ni, ambil benda pewangi tu. Lepas tu gelak seorang-seorang, keluar balik nak ambil riset. Masuk dalam bilik, dah tak ada dah lipas tu. Tadi dah macam dia dah terbalik kan. Lepas tu ustaz balik pada surau, bang kena tolong juga ni, cari juga lipas tu kat mana. Biarlah lipas tu nak hidup, biarlah dia berbahagia.
Kan sahabat-sahabat, kadang-kadang hidup kita ni nak cari benda menceriakan hati, benda kecil simple macam tu je pun. Dan tingginya syukur saya sepanjang pagi tadi, syukurnya ya Allah, lepas tu bukan kejadian macam dulu dia duduk dalam tudung, lepas tu tengah bersiaran kat TV Al-Hijrah. Saya tak peduli dah siaran TV ke apa kalau saya dah geli, sahabat-sahabat. Jadi subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, makhluk Allah sekecil itu kan saya tak jumpa sekarang ni. Dan saya terfikir macam mana tadi aku boleh tak nampak yang aku ambil tu adalah penyembuh pewangi, bukan benda yang nak mematikan lipas ni. Masya Allah sahabat-sahabat. Okey, minta maaf, ada yang tanya muka surat berapa. Hari ni tak ada dalam muka surat cerita lipas ni, tapi sebab saya tukar waktu, saya awalkan ke 9.30 pagi, biasa pukul 11.30 sahabat-sahabat. Jadi saya merasa sedikit bersalah, mungkin ada orang yang tak sedar. So harap-harap ni bila dia scroll FB sambil Ustazah pongpek di awal ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, adalah orang perasan terus dia klik. Jadi kalau yang tak sempat untuk live, nanti dia akan ulang siar. Tu Ustazah buka mukadimah ni macam sengaja relate panjang sikit. Sebab apa sahabat-sahabat muslimat? Saya boleh je sebab 9.30 ni saya free, saya boleh je buat kelas pukul 11. Tapi dalam kepala saya, ni ujian juga ni. Saya susun latahzan 9.30 sebab lepas ni saya masih lagi duduk kat bilik studio ni untuk apa? Untuk saya hantarkan rakaman. Saya ada 4 rakaman dengan Salam FM untuk tazkirah pagi. Saya dah hantar dah melalui Telegram 4, tapi 1 lipas punya cerita. 1 saya record waktu pagi, lepas tu saya sibuk dengan jadual, saya sambung 3 recording lagi untuk sesi petang. Saya dah hantar dah. Yang 1 masa pagi tu, sahabat muslimat dirahmati Allah, clear elok. Studio sana dengar elok, clear. Ustazah minta maaf, 3 lagi ni tak ada dekat kami. Saya dengar balik, ya Allah, rupanya 3 slot tu saya bercakap lah seorang-seorang kan. Syok sendiri, suara tak masuk. Tak tahulah. So kita masih memandang apa? Tak apalah. Ustazah cakap apa ni kami langsung tak dengar. Tak apalah, anggap je lah tajuk tazkirah itu adalah senyap sunyi. Senyap sunyi lah. Ustazah biar betul kan Ustazah nak cerita pasal Nabi Muhammad. Ya kan, sebenarnya stres ni, tapi sebab tak nak depress, makanya kita tak apa, ambil je tajuk tu sebagai senyap sunyi. Ustazah cuba buat hari Sabtu ni, Ustazah cuba cover balik, nanti Ustazah hantar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita nampalah kat manalah pergi suara aku tu halimunan ke apa, kita akan lemau lah. Okey sahabat-sahabat, pengajaran daripada kitab Latahzan, sentiasa bangkit daripada sakit. Tu dia. Okey. Semoga semuanya diberi kebaikan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Cik Normah Nur. Seronok lepas tu kena sembuh dengan minyak wangi. Ya, Sabaria Muhammad. Lawak ke tak lawak? Azizah Saad, ini kes yang sama macam orang-orang sebelum ni. Tak nampak muka Ustazah. Anda tolong keluar balik dan masuk. Sebab kawan-kawan lain nampak muka Ustazah center betul-betul tengah kan. Saya sengaja untuk Latahzan gunakan view yang ini di belakang. Sebelah dinding putih, sebelah dinding hijau. Kan sahabat-sahabat, kalau saya live yang lain, saya akan gunakan belakang hijau semua supaya anda dapat bezakan. Jadi saya punya kepala ni betul-betul tengah-tengah. Separuh putih, separuh hijau. Kalau anda melihat something yang berbeza, sahabat-sahabat, saya tekan Nur Syidah Nabiha, saya memang tekan record. Benda tu sampai tapi tak tahu macam mana suara tak keluar. Allah, sedih sungguh. Memang sedih tapi sedih sekejap je lah. Lepas tu kita dah tajuknya sunyi sepi kan, Kak Hamidah Saad. Okey, baju dengar tak jadi ya. Noni Nadia. Masya Allah sahabat-sahabat. Tengok tim khidmat. Noni Nadia adalah salah seorang tim khidmat Ustazah Zai. Dia cakap apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Baju dengar tak jadi. Masa saya nak rakam cerita lagi, minta maaf ya. Ada orang yang dah biasa dengan Ustazah, dia tahulah Ustazah macam mana. Orang-orang baru minta maaf. Masa malam Jumaat Ustazah ke studio TV Al-Hijrah, Ustazah pakai baju ni. Ya, baju ni konon-kononnya baju baru lah, anak murid hadiah. Sahabat-sahabat, nak pakailah pergi program TV. Sekali sampai-sampai Ustazah kena pakai baju kami juga. Itulah. Jadi sangkutlah baju tu balik, tak pakai ke mana kan. So pakailah sekarang ni. Tengok tim khidmat punya merapat dengan Ustazah, dia tahu ni baju dengar tak jadi Ustazah. Okey, ampun maaf, betul-betul tengah-tengah. Okey, baik, tengah-tengah. Siapa yang kameranya macam nampak muka Ustazah sebelah ke macam mana, betulkan kamera anda. Okey, baik. Seronok dengar cerita Ustazah. Alhamdulillah kalau yang seronok.
Saya tahu saya buat sembang kosong je tadi, minta maaf. Okey, kita pergi bab 55. Sebenarnya sahabat-sahabat, bab 55 ni kan kita nak buat semalam. Ustazah janji 53, 54, 55. Tapi kita bahas 54 tu dah cukup 1 jam. Jadi walaupun pendek 55 ni, kita baca hari ni. Betul kan? Kita hari ni bab 55 kan? Saya tak sempat baca semalam 55 ni walaupun dia pendek. Jadi hari ni kita nak buat konon-konon Ustazah 55, 56, 57. Lepas tu dah cerita lipas saja 10 minit. Jadinya tak jadilah 57. Kita buat 2 bab saja, 55, 56 insya-Allah. Baik sahabat-sahabat muslimat, muslimin dan muslimat. Ada juga ni muslimin. Jangan bersedih. Tajuknya jangan bersedih. Pilihan Allah adalah pilihan terbaik. Terima kasih Cik Nurmah Nur. Pilihan Allah adalah pilihan terbaik. Jom sahabat kita tarik nafas sama-sama. Cik, selamat pagi. Tarik nafas sama-sama. Tahan sekejap. Masa tahan ni kita sebut, jangan bersedih. Sambil pejam mata Pilihan Allah adalah pilihan terbaik. Ini satu terapi tau, ikut. Dah sarapan ke tak sarapan ke, tolong tarik nafas. Masa tarik nafas ni selawat. Sekali lagi cuba. Lepas tu kita pejam mata. Jangan bersedih. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Di hati, lepaskan. Lepaskan sahabat-sahabat. Baca tajuk-tajuk dalam Latahzan ni sebagai satu terapi bila kita ada permasalahan. Okey, sahabat-sahabat, dia ada tahu. Ada orang yang mengajar, Ustazah kita kena berada di puncak gunung baru kita rasa bahagia. Saya ni jenis Ustazah kena tengok laut baru kita bahagia. Terpulang cara anda, tapi jangan pernah menuhankan. Kalau aku rasa duduk kat laut aku tenang, hati-hati sahabat, kan? Saya tak boleh Ustazah, saya kena duduk tepi laut baru saya tenang. Hati-hati. Di sana ada Allah yang Maha mendengar. Kau nak sakit, kau nak perit, kau nak bahagia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, atas apa yang engkau cuba usahakan dalam hidup, Allah ni sahabat-sahabat, dia yang menurunkan, yang menjadikan, yang mentakdirkan apa sahaja yang dia kehendaki. Kalau kaedahnya kita, caranya kita, ya tengok laut baru bahagia, ya berada di Pulau Langkawi, hotel paling tinggi, tengok view yang cantik baru bahagia. Itu bukan segala. Buktinya kita balik ke rumah, kita dah tak bahagia semula. Jadi sahabat-sahabat, macam mana kita nak set minda kita, semua ni daripada Allah. Sebab itu bila kita baca tajuk jangan bersedih, pilihan Allah adalah pilihan terbaik. Contoh. Ayuan dekat bawah tu Ustazah ada pin kan sayang? Ada pin kan, sesiapa yang ingin mendapatkan kitab Latahzan ada kat situ. Tapi sahabat-sahabat, call memang tidak dilayan. Minta maaf sebab Ustazah tugaskan mereka ni untuk baca order WhatsApp, layan mereka punya order, itu sahaja. Sebab kalau call nanti kesian mereka nak layan suami, anak-anak. Mereka ni bukan pekerja Ustazah sahabat, mereka offer diri nak khidmat. Okay, jadi Ustazah tak nak membebankan mereka. Sebab kalau jawab call nanti, tolonglah cakap kat Ustazah, Hacik ni tengah sedih, suami Hacik tinggalkan Hacik. Lah kawan tu pun tengah sedih dengan suami dia sebenarnya yang ambil order tu kan. Kadang-kadang macam tu. Jadi WhatsApp je, insyaAllah mereka layan. Kalau Ustazah semalam sudah WhatsApp tapi tak adalah tu sebabnya. Okay, sabar dulu, insyaAllah paling lama pun dalam tempoh 2 minggu, insyaAllah buku akan sampai pada anda. Tolong kita saling, orang kata bertolak ansur. Sebab semuanya bukan staff. Staff Al-Fawwas semua dah berhenti sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, minta maaf. Ustazah tak dapat run apa pun dalam PKP ni. Maka semuanya sudah tamat khidmat. Tak mampu dah nak bayar gaji penuhnya apatah lagi, separuh apatah lagi. Sanggup hati pun dah tak mampu sahabat-sahabat. Jadi Alhamdulillah ada orang nak khidmat. Jadi khidmat tu sahabat-sahabat semoga kan kita memandang ia sebagai kerja untuk ummah lah. Jadi jangan ganggu mereka call bertalu-talu. Kenapa? Bagi tempoh. Kita dah order. Kalau dalam tempoh 2 minggu tak sampai, baru tanya kenapa ya kak punya ni tak sampai. Macam tu. Dalam WhatsApp. Bukan call sahabat-sahabat. Tolong, dengan sangat kesianlah mereka. Sebab sehari bukan 1-2 yang menjawab. Yang ni tolong hormati sama-sama. Kalau mereka ni pekerja Ustazah, memang staff yang dibayar gaji. Kalau orang komplain, dia tak jawab call, memang Ustazah kena tegur, marah.
Okey, kena faham sama-sama. Tu sebab Ustazah letak tim khidmat, bukan staf Ustazah. Okey. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Bila kita sebut jangan bersedih, pilihan Allah adalah pilihan terbaik. Acik-acik tolong cerita, share sikit siapa yang sudi nak bercerita. Dulu Ustazah, saya ni bercinta dengan orang lain, bertunang pun dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Oh ya kecil, Ustazah suka dengan cerita-cerita macam tu. Ya kecil, wah subhanallah, cik sekarang macam mana dengan pak cik? Alhamdulillah, wedding anniversary ke-45 dah Ustazah. Subhanallah, cucu pun dah 30 orang dah Ustazah. Subhanallah cik, bagusnya. Walaupun kahwin tak bercinta, tak segala, tunang dengan orang lain. Iya Ustazah, dah laki kita, kita pandang je lah, kita layan je lah, sebab dia yakin pilihan Allah adalah pilihan terbaik. Jadi sahabat, mungkin dulunya kita kahwin kena paksa dengan orang tua segala kan. Kita gunakan kaedah apa? Kita terima, kita faham kaedah apa? Takkan berlaku satu perkara tanpa izin Allah. Saya bila cakap macam ni masih sampai meremang bulu roma. Apa pun sahabat, kita suka tak suka satu benda tu takkan berlaku. Saya jadi macam ni sebab kena sihir. Faham. Tapi sihir tu takkan sampai pada akad tanpa izin Allah. Ustazah, rumah saya masuk perompak, habis semua barang-barang. Faham. Memang sedih, bohong tak sedih. Siapa Ustazah nak cakap sabarlah kak, tak payahlah sedih, nanti Allah ganti lain. Memang semua akan dengar macam tu. Tapi sahabat, siapa yang hantar perompak tu ke rumah? Allah tu zalim ke? Tak, nampak hari ni macam tak baik. Tapi next, kalau kita terima, ya Allah aku redha, ya Allah. Padahal jiran sebelah, rumah you masuk perompak. Rumah I semalam lupa nak kunci. Perompak tu tak masuk rumah I. Rumah you kunci kan, sampai bermangga gate rumah semua kan. Macam mana perompak boleh masuk? Kita lapangkan dada, Allah berkehendak. Masya Allah sahabat, kita akan rasa release sangat-sangat. Kita akan rasa macam Ustazah kata tadi, tarik nafas sambil berselawat, tahan, jangan bersedih. Pilihan Allah adalah pilihan terbaik. Subhanallah, anda cuba berulang kali, lepas nafas, kan sahabat-sahabat, kita akan jadi tenang. Balikkan kepada Allah. Bukan, saya ni nak gilang kahwin ni Ustazah sebab saya dah lama stres tengok muka suami saya. Dah tu nak gilang kahwin dengan siapa? Dengan kawan-kawan saya lah. Suami lantak dekat dia. Anak-anak biar laki jaga. Please, sahabat, kata nak cari redanya Allah, kan? Habis tu me time saya tak ada. Halo, ni nak marah dah ni. Halo, me time ni sepatutnya dicari di keheningan malam. Saat semua orang lain sedang tidur berdengkur. Itulah me time-mu dengan Tuhan. Kita kata kita tak tenang, kerja banyak siang hari, semua orang hempak kerja tu. Hempuk. Semua orang letakkan kerja tu kat saya, kat rumah suami. Saya urusan anak. Bos saya ni macam tak ada staff lain. Saya. Semua orang hempak kerja tu kat saya. Hempuk ke? Semua orang hempapkan kerja tu kat saya. Tapi Ustazah, saya ni stres lah Ustazah. Saya tak ada masa untuk diri saya sendiri. Sahabat, kita penat siang hari. Tidurlah awal di malam hari. Ambil tidur yang berkualiti. Bangkit esok hari tu sahabat-sahabat, awal pagi anda rasakan. Itulah me time anda. Tak ada siapa kacau. Suami tak ada tengah tidur tu yang cawan kopi secawan yang migau lah ni. Kita buat bang, dah dengkur lagi. Migau lah ni, aku tengah tahajud ni. Yang cawan, tengah tidur pun nak kopi secawan kan sahabat-sahabat. Aku tengah berme time ni dengan Tuhanku. Adukan, lontarkan, tangiskan. Sambil 2 rakaat pun okey dah tahajud sahabat, 2 rakaat. And then kita, sambil kita masuk kain dalam mesin. Apa yang kita nak buat kat bilik sebelah. Jangan suami tengah tidur tu kita sengaja hempas, baling. Buka komputer saja, hempak meja kuat-kuat. Biar bangun, asyik aku je tahajud. Yang kau tak pernah tahajud. Macam mana nak bahagia? Kita takkan bahagia untuk menunggu orang lain berubah. Kita yang kena berubah sahabat-sahabat. Kalau anda nak cari me time di saat-saat yang sememangnya anda, aku tahu sekarang ni BDR aku tengah bekerja. Aku tahu suka tak suka anak aku tengah PDPR. Dia pun nak cari siapa lagi kalau tak faham? Memanglah cari aku. Kan? Kita dah tahu bapaknya memang taklah. Kita dah tahu itu senario dalam rumah tangga kita. So di mana me time kita sahabat?
Kena keluar daripada kebiasaan. Kalau kita hari Sabtu ni pun nak bangun, tarik selimut sampai pukul 8 pagi. Alah Ustazah, bukan nak kerja pun. Anda tak akan dapat waktu bahagia itu. Percayalah. Susun masa kita. Utamakan percakapan dalam hati ni dengan Tuhan kita. Sahabat, subhanallah. Ya, anda akan bahagia. Semua orang berhak bahagia. Okey, saya sayang anda kerana Allah. Kita ambil sungguh-sungguh. Apa kata Dr. Aida Al-Qarni? Bangunlah jika dia menghendaki anda berdiri, dan duduklah jika dia menyuruh anda duduk. Ada rakan-rakan cikgu kan kat sini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada rakan-rakan cikgu kan mesti rindu dengan tangan angkat, tangan jatuh, bangun, duduk. Macam tu kan cikgu dalam kelas. Selamat pagi cikgu. Rindu tak cikgu-cikgu dengan suasana kelas macam tu? Rindu. Kenapa anak-anak murid kita sami'na wa ata'na, dengar cikgu cakap bangun, bangun dia. Duduk, duduk dia. Ini Allah. Ibarat sahabat-sahabat dirahmati Allah, bangunlah jika dia, Allah suruh anda bangun. Duduklah jika dia menyuruh anda duduk. Maksudnya apa yang berlaku dalam hidup kita ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, adalah kehendaknya Allah, pilihannya Allah. Kita plan nak kahwin dengan orang lain, terdapat orang lain. Kita nak anak lelaki, keluar anak perempuan. Kita nak A, jadi B. Anak kita yang nak masuk universiti ni, kita nak dia masuk UIA, dapat pula UKM. Sahabat, kita akan tak bahagia kalau kita kata, fras lah Ustazah. Yes, saya faham anda fras. Tapi cuba pandang, pilihan Allah adalah yang terbaik. Walaupun aku nak UIA tapi dapat UKM, ya Allah, bantu aku untuk sukakan UKM tu. Contoh kan, carilah benda yang insya-Allah okey kot. Sebab Ustazah Zai pun UKM, mana tahu kan, macam tu lah. Maksud Ustazah cari bahan untuk menggembirakan hati sendiri. Kan sahabat-sahabat, ini kita artis tu pakai tudung jenis ni jual, kita beli kan. Ustazah, saya dah beli dah tudung dia ni, tapi kenapa pipi saya nampak tembam juga? Dia pakai tu nampak kurus, nampak cantik, runcing je dagu. Kenapa ya Ustazah? Sebab dia dah memang lawa, dia pakailah tudung apa pun, dia memang akan macam tu. Yang kita ni, dia keluar pesen ni, kita beli. Tudung saja 2 almari, sahabat. 2 almari. Tapi tak runcing-runcing pun dagu, iklan dia tu kan main. Hang kena tipu dah. Kita adalah kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak payahlah kita nak susah sangat. So, cari benda yang membahagiakan hati kita. Okey, Allah dah pilihkan untuk aku yang ni. Suka tak suka aku kena hadap. Benda dah berlaku, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, jadi kita nak sebutkan demikianlah. Bersabarlah ketika Allah menjadikan diri anda seorang yang fakir. Ketika Allah memilih takdir hidupmu fakir, bersabarlah. Kalau tidak, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Macam mana kita nak sebut? Kenapa Nabi di lisan dia, para sahabat, suka cakap seronok berkawan dengan orang-orang miskin? Maknanya pada miskin, pada fakir itu tetap ada kebaikan di sisi Allah. Tetap ada kebaikan. Rupanya Rasulullah bagi tahu kita sahabat, berkawan dengan orang yang serba kekurangan dari segi harta, rupa, tahta, nampak serba kekurangan. Rupanya dia masih reti bersyukur. Kita pergi ziarah dia, syukur Ustazah lepas banjir hari tu habis rumah saya. Tapi Alhamdulillah ada orang hantar mai plywood 2 keping. Dapatlah repair. Dalam hati kata syukur plywood je kot, bukannya dinding banglo macam rumah aku tu. Sahabat, orang PKP awal-awal dulu orang hantar beras dengan telur sepapan. Alhamdulillah saya bersyukur ada orang hantar. Tapi ada orang yang dia hantar telur dan beras, dia cakap apa? Telur. Gang aku ni kentut pun bau telur. Kenapa asyik telur je? Bagilah daging batang pinang ke? La ilaha illallah. Itu yang membantu tu, hantarkan bantuan tu pun cerita kat Ustazah. Ustazah, dia tak nak telur dah Ustazah, dia nak daging batang pinang udang saiz double XL. Khabar ke dia. Ustazah pun dah berbulan tak makan udang double XL ni. Sekian dimaklumkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita kadang-kadang, ya Allah, bila orang tak reti bersyukur, itulah kufur. Kufur tu akan memporak-perandakan jiwa jadi kacau. Jadilah orang beriman, jiwanya pasti akan tenang, sahabat-sahabat.
Dan bersyukurlah manakala dia menjadikan diri anda orang yang kaya. Sebab tu kan kalau anda tengok sahabat-sahabat dirahmati Allah di TV Al-Hijrah pagi tadi, ketika Hanan sebutkan kan rumah Nabi, saya terkesan sahabat-sahabat. Saya ni beranganlah nanti 5 minit saya nak bawa lah asam garam rumah tangga Nabi. Sebab saya diberi tugasan untuk tajuk bahagia yang terhenti pagi tadi di TV Al-Hijrah. So saya rujuklah kitab ni. Sangat membahagiakan bila kita baca balik asam garam rumah tangga Nabi. Nabi pernah je merajuk. Bahkan sahabat-sahabat pernah je asingkan tempat tidur dengan isterinya. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu dalam bab mana tadi saya baca ni, dituliskan sahabat-sahabat, Allah sekejap nak cari. Tak puas hati ni kalau tak jumpa. Mana satu tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli, bab yang ke-115. Bab 100, sebab dia cerita-cerita pendek je. Subhanallah. Bab 115. Bilik tidur itu masjid, tilam itu sejadah. Nanti kan ada pula tanya mana nak beli buku tu. Anda kalau Ustazah ada buku ni, anda nak dapat apa saja, anda boleh PM Ustazah. PM Ustazah pula, anda tulis je dekat ruang komen, Ustazah nak juga buku tu, nanti saya cuba santuni. Sebab Ustazah memang ada sahabat yang memang Ustazah cakap je Ustazah nak kitab apa, saya boleh sediakan untuk Ustazah. Jadi kalau Ustazah dapat kitab ni, anda pun bolehlah dapatkan. Jangan tak baca. Sekian dia maklumkan. Kan sahabat baik, duit tu berapa kitab ni harga dia? RM30. RM30 tu buat mai kat Ustazah. Boleh beli top up student miskin untuk PDPR dia sebulan. Saya macam tu sahabat. Anda beli tapi anda tidak manfaatkan. Anda beli tapi anda tak join Istiqamah La Tahzan. Saya kesian. Duit anda RM45 tu sangat mahal bagi saya. Saya sayang duit anda RM45 tu. Jadi tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tak paksa anda beli kitab. Kalau yang on off sekejap, ni kebetulan je tengok siapa Ustazah dia tak lalat ni. Kebetulan je, tak apalah, tak payah beli kitab. Gunakan RM45 anda untuk infak ke mana-mana. Itu lebih afdal. Kenapa saya mencadangkan anda beli kitab yang ada niat untuk istiqamah? Sebab Masya Allah, komitmen tu lebih lain. Sama dengan buku asam garam ni. Ustazah letak dalam almari dah berapa lama dah Ustazah beli. Tapi sebab Ustazah diberi amanah tajuk tadi, ni ada cerita ni dalam buku ni. So, tajuknya bilik tidur itu masjid. Bilik tidur Nabi, rumah Nabi adalah raudah dekat Masjid An-Nabawi yang kita duk pergi. Orang perempuan berebut-rebut. Ibu masuk, Malaysia masuk. Melayu masuk. Kan itu. Kita rindu suasana itu. Itulah bilik tidurnya Nabi. So, bilik tidur Nabi itu menjadi masjid. Tilamnya itu adalah sejadah. Maksudnya Nabi tak bertilam empuk macam kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nabi tak berumah besar macam kita. Jadi bila Hanan sebutkan tadi, bukan rumah banglo tu yang boleh bawa kita ke syurga. Hati-hati, ramai orang marah ni, ramai ada orang duduk rumah banglo ni. Bukan Ustazah suruh hantar kunci rumah banglo anda kepada Ustazah. Sebab nanti orang akan cakap, Ustazah duduk rumah macam mana? Kan kenapa nampak macam dinding batu tu? Tinggalkanlah, pergi duduk bawah jambatan. Nabi pun tilamnya hanyalah sejadah. Rumahnya adalah masjid. Yang Ustazah duduk rumah sampai macam tu. Kenapa? Contoh sahabat, kita hidup di zaman ni. Tak perlu untuk kita downgradekan rumah kita dah elok. Kita, okeylah Ustazah, saya nak jadi manusia zuhud. Saya nak pindah duduk rumah yang low class punya rumah. Saya sanggup tinggalkan. Bukan begitu sahabat. Tapi biar kita duduk rumah macam mana, kita takkan bahagia kalau kita tak ikut caranya Nabi. Tolong faham. Nak ajak pasangan kita pun bukan mudah. Jadi mulakan dengan kita. Biar rumah kita kecil, sempit, tapi jiwa kita luas untuk follow Nabi rapat-rapat. Sebab tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah, sangat indah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau orang baca maksurat sebagai amalan pagi dan petang, dia akan jumpa apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sentiasa ulang ikrar kita. Aku rela, subhanallah, kan? Aku rela sambil tengok Ustazah makan roti, minum kopi, amboi raya Ali, sabau je lah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku.
Kita sebut di lisan, zikir dalam maksurat kita baca, tapi kita tak nak ikut Muhammad. Sahabat-sahabat, bahkan kita yang galak bermedia sosial ni, abang tengok ni, laki orang ni elok je, bahagia pun. Abang tengok ni artis ni, itu yang kita nak tiru. Sekarang ni kecoh pula. Apa siapa nak kahwin dengan bekas PA dia. Kecoh, drama air mata, anak tak bagi kahwin. Kita cakap, ada ku kisah suka kau lah anak semua pergi kahwin ke apa ke, nak kahwin dengan siapa. Yang kisahnya menontonnya sampai ratus ribu. La ilaha illallah apalah. Nama-nama Islam pula tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, kesian. Okey, jadi kita nak sebut, Allah, ramailah pula nanti Ustazah tengok Sabar Hussein. Subhanallah, Sabar Hussein ni memang sabar sentiasa. Sabar, nanti insya-Allah tim khidmat akan cuba bantu insya-Allah Baik, dia simple, ringkas-ringkas je, tapi bila kita baca, ya Allah, Rasulullah punya rumah tangga, inilah asam garam. Kita sahabat-sahabat kalau kita contohi, subhanallah, kan insya-Allah kita mampu, kita akan kata, ya Allah, aku tak macam ni pun, so aku kena berubah untuk aku bahagia. Kita cari kebahagiaan kita, sahabat. Sebab Allah yang lahirkan kita kat dunia. Allah tahu kita berhak bahagia. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bahagia bukan dengan zahir mata yang kita nampak, tapi bahagia letaknya kat sini. Kita akan mampu bangkit bila kat sini betul-betul berbahagia. Okey. Sampai seorang penyair menyebutkan, janganlah mengatur suatu masalah yang ada padamu. Orang yang suka mengatur akhirnya akan binasa. Ustazah tak tahu masalah saya. 1, 2, 3, 4, 5, 10 Ustazah masalah saya. Sahabat-sahabat, dalam hati Ustazah cakap, kau 10, aku 11. Kan? Maknanya sahabat dirahmati Allah, contoh kerja yang tak habis-habis. Dah namanya kita bekerja, memang kerja tak pernah habis. Okey, yang ber-BDR ataupun dah masuk pejabat, KL dah start jam semula ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerja tak pernah habis. Dia akan habis bila kita berhenti kerja. Betul tak orang-orang pencen? Lega Ustazah, hakak dulu masuk 9 pagi, nak minum pun tak sempat Ustazah. Kerja ni tak pernah habis, bawa lagi ke rumah. Ya Allah, hai Ustazah, banyak. Dia namanya kerja, memanglah tak pernah habis. Berhenti dulu, sahabat, baru tahu. Rindu pula. Rindu Ustazah nak kerja macam dulu-dulu. Keluar pagi, masuk balik rumah. Pula dah manusia. Ustazah, kenapa saya ni masalah tak habis-habis? Ujian bertimpa-timpa. Ya, namanya pun hidup, sahabat. Hidup ni memang pentasnya ujian. Sampai bila nak habis? Sampai mati. Mati dulu. Baru masalah yang tadi-tadi tu. Mati dulu, Ustazah nak suruh aku bunuh diri ke? Orang beriman akan faham, mati. Tak semua masalah kita tu, yes, berhenti daripada masalah hutang, masalah anak tak ada siapa jaga, masalah gaduh dengan suami. Terhenti sebab dah mati. Tapi mati tu sekejap je. Masuk liang lahat, kita akan dihidupkan semula. Roh kita diseksa, sahabat-sahabat. Lebih orang yang mati putus asa bunuh diri. Kita, ya Allah, kenapa kau seksa aku? Aku bawa seguni amal, hang mati bunuh diri. Pi campak tepilah seguni amal hang tu, tak ada langsung nilai di sisi Allah. Engkau mati dalam kufur, sebab engkau mati dalam putus asa, engkau mati dalam bunuh diri. Ya Rabb, sahabat-sahabat, jadi kita kena tempuh semua tu. Sebab tu jangan sibuk menghitung masalah, tapi selesaikan satu-satu. Okey, tadi 10 kan Kak, cuba Kak susun dekat A4 paper, Kak letak, tenang, tarik nafas. Letak 1 hingga 10, cuba Kak tengok keutamaan. Nombor 8 ni Ustazah saya memang tak boleh. Okey, nombor 8 ni settlekan dulu, letak atas. Sebab dia ada deadline dia kan. Letak atas. Jangan pandang dah 2 hingga 9, 10 tu jangan pandang. Akak settle nombor 1 dulu, letak target. Saya cakap dengan ustaz sahabat, bang, kenapa hari ni saya ngajar 9.30 lah tahzan saya awalkan. Sebab lepas ni saya kena habiskan saya punya rakaman Salam FM. Saya kena habiskan, saya tak boleh. Lepas tu tengah hari nanti kita macam mana yang kalau saya punya yang saya target mesti settle sebelum Zohor ni, okey, tengah hari nanti kita keluar. Ada benda yang kita nak settle. Lepas tu kalau misalnya tak sempat habis, dia tahu bini dia punya kerja macam mana. Kalau tak sempat habis, minta maaf sangat-sangat. Kan? Boleh tak kalau saya tak keluar nanti kalau tengah hari, kalau benda tu tak settle? Okey, tak apa. Okey je, abang boleh plan lain. Ada komunikasi, ada perbincangan. Sahabat-sahabat, ini sangat penting. Sebab saya tahu benda ni penting, saya kena settle sebelum selesai waktunya. Kena disiplin.
Kalau kita boleh set minda kita macam tu, silakan 10, 20 masalah, okey selesai. Lepas Zuhur saya akan sandar, Alhamdulillah, syukur, terima kasih ya Allah, selesai satu kerja. Tik, tinggal 9. Now, nombor 2 hingga 10 tu mana yang, alah, bos panggil ni meeting hari Isnin, kena settle juga ni. Jadi aku nak prepare apa ni? Benda tu letak nombor 10, tapi kita naikkan dulu. Letak kat nombor 2. Okey, daripada lepas Zuhur ni tak ada rehat-rehat, tak ada tengok Hindustan apa semua, aku kena settle nombor 2 ni dulu. Masya Allah sahabat, bukan untuk dihitung sahabat-sahabat. Kita tak boleh buang dia macam kita buang sampah dalam tong sampah. Kita kena face dia. Kita kena berdepan dengan dia. Kita kena beri respon yang terbaik sebagai orang beriman kepada dia. Subhanallah sahabat-sahabat. Orang yang suka mengatur, sahabat-sahabat dirahmati Allah, akhirnya akan binasa. Kan, okey, dia letak macam mana? Okey, ni masalah. Akhirnya bukan 10, tapi 20. Hidup dia ni hanya akan nampak masalah je. Binasalah hidup dia. Binasa, sahabat-sahabat. Allah, kesianlah, kesian. Sebab tu bila orang mengadu, saya tak tahu masalah saya banyak. Dalam hati kata, macamlah aku ni tak ada masalah. Semua kita ada masalah, sahabat-sahabat. Tapi kena, subhanallah, kalau boleh dibelah dada, dia nak ajak sahabat-sahabat semua, serahkan. Wa ufawidhu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Kita ni hambanya Allah. Allah tahu kita ada masalah. Allah tahu kita resah daripada 10 perkara itu. Mana yang paling meresahkan jiwa? Allah tahu. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Redalah dengan apa yang telah kami berikan, kerana kami adalah sebaik-baik pengatur segalanya. Masya Allah. Penyair ni kata, Allah cakap dah, redalah dengan apa yang telah kami, huruf besar kami tu sahabat, berikan. Aku yang beri. Akulah yang akan mengaturkan untukmu. Tapi sebabmu tak kembalikan pada aku. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Atas apa saja musibah, kembalikan pada dia. Aku tak kuat ya Allah, tapi Engkau dah beri pada aku. Engkau kuatkan aku ya Allah, please. Kuatkan aku ya Allah. Nak minta kuat dengan Allah hanya meratap kat lisan ke sahabat? Apa kecintaan Allah tu kita buat? Okey, kalau anda suka guna kabel. Saya hidup kat dunia ni semua okey je. Saya ada kabel. Macam mana boleh ada kabel tu kak? Saya memang rapat jiran, tiap-tiap petang saya hantar kuih kesukaan dia. Dia takkan reject saya, Ustazah. Dia tu kabel besar saya. Pandai pula kau bodek. Dengan Allah kau tak reti bodek. Minta maaf. Minta maaf, bahasa bodek tu bukan layaknya untuk Allah. Tapi kita kena pandai membeli jiwa orang yang kita harapkan pertolongannya. Ini Allah sahabat-sahabat. Apa yang Allah suka kau tak buat. Yang Allah tak suka pula engkau buat. Lepas tu engkau meratap, tolong aku ya Allah. Macam mana Allah nak tolong kita? Tolong sahabat, saya minta maaf. Sebenarnya bukan Allah salah. Kita yang salah. Kita tak buat apa yang Allah hendak pun. Okey? Selesai. Subhanallah. Terima kasih Salina Jaafar. Ya bari. Jangan Q kat hujung tu sayang. Letak koma atas. Okey? Ya bari. Kalau ditulis Q, orang akan baca ya bariq. Salah tu. Ya bari. Okey? Allah akan uruskan insya-Allah. Baik, saya nak tutup pertemuan hari ni dengan 56. 56 ni dia lebih kurang macam pelajaran yang sebelum. Jadi Ustazah banyak bacakan tanpa khulasah panjang. Tapi insya-Allah anda faham. Janganlah bersedih, kekuasaan manusia itu lemah. La haula wala quwwata illa billah. Sentiasa bila Ustazah kata, kadang-kadang orang WhatsApp Ustazah, tolong saya Ustazah, saya dah tak tahan dengan ujian ni. Ustazah jawab sepatah je, hauqalah. Sehari Ustazah nak menerima berapa banyak messenger sayang-sayang sekalian. Kadang-kadang kenapa Ustazah tak jawab panjang? Soalan yang anda perlukan jawapan tu ada dalam majlis-majlis ilmu Ustazah yang setiap hari ada. Asatizah lain pun memberi nasihat sama. Tapi kita tak tekun mencari ilmu. Tolong sahabat, kita hanya nak pergi, aku ada masalah, macam mana nak settle? Cari video paling pendek 1.5 minit. Saya sekarang tak layan Facebook ni Ustazah. Ustaz ceramah 1 jam, 1 jam setengah. Penat nak dengar. Saya cari TikTok je. Okey, Ustazah pun ada TikTok. Pergi dekat TikTok Ustazah, kan? Tapi TikTok Ustazah untuk latahzan, Ustazah baca tajuk je lah. Jangan bersedih, kekuasaan manusia itu lemah. Tengok masuk 1 minit dah, stop lah dulu. Boleh ada roh ke dengan macam tu? Tak ada roh, sahabat-sahabat. So kita nak menghayati ilmu dengan sungguh-sungguh. Jangan bersedih.
Jadi bila Ustazah dapat soalan, macam mana Ustazah tolong saya? Ustazah hanya jawab hauqalah. Ada pula yang tanya soalan, hauqalah tu benda. Anda tak salah. Sekarang kita tahu, oh hauqalah tu lafaz la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulang berkali-kali, jatuh air mata anda. Sebab ketika lisan melafazkannya, hati kita kata, aku lemah ya Allah. Aku lemah. Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha agung. Merataplah dengan Allah, sahabat. Hauqalah. Ustazah bila dah macam, ya Allah banyaknya kerja, aku dah tak larat dah. Rehat sekejap, pause. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tolong aku ya Allah. Ini sepatutnya kekuatan yang kita ada. Bagaimanapun manusia tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan mudarat, manfaat, kematian dan kehidupan kepada anda. Ustazah, ada orang ugut saya, report polis. Jangan duk diam, sahabat. Kita ada undang-undang atas dunia ni. Macam rancangan dengar Ustazah tu, ya Allah, kenapa sampai dah patah riuk, dah sampai koma. Sampai family pun tak tahu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kesian saudara kita tu. Kita ada undang-undang. Bukan kita menjaja-jaja aib suami, akhirnya masalah tak settle pun. Okey Ustazah, report kat polis pun bukan ada makna. Okey, siapa keluarganya, adukan, tolong nasihatkan abang, mak, saya dah tak mampu dah nak buat macam mana. Jangan biarkan diri anda jadi mudarat, kena dera sampai begitu dahsyat, sahabat. Islam ni bukan macam tu. Manusia juga tidak dapat membangkitkan anda dari kubur dan tidak pula dapat memberi ganjaran pahala serta seksa. Semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah, sahabat-sahabat. Okay, jadi kalau kita kata, Ustazah saya takutlah, lengan dia besar, usado ke Ustazah, kalau dia lempang saya Ustazah. Kan? Beri yang terbaik. Kita tidak akan, sahabat-sahabat, mendapat perkara yang buruk kalau itu dari Allah. Walaupun hari ni macam benda yang kita tak suka, Allah sedang plan untuk meletakkan kesukaan pada hati kita. Syaratnya kita tempuh perkara itu dengan memandang Allah. Kita nak baca syair demi syair, 3 syair. Siapa saja yang mendekati manusia akan mati dengan kecemasan dan hanya menggapai kelazatan yang setiap saat boleh hilang. Sahabat-sahabat, kita seronok dengan manusia. Ustazah, rupanya kita kawan, kita kan dia tu baik Ustazah, sekarang baru keluar true color dia. Biasa untuk kita bertemu dengan kecemasan. Biasa je untuk kita bergembira sekejap je. Masa dia happy tu Ustazah, dia open table, dia ni semua okey je. Saya tak sangka perangai dia tu bakhil rupanya. Namanya pun manusia. Sahabat-sahabat, tak pernah ada yang sempurna. Okey, set minda kita macam tu. Jangan terkejut kalau dulu orang tu baik, sekarang dia buat tak baik kat kita. Jangan terkejut. Namanya manusia. Kita tak sedar, kita pun ada sikap macam tu sebenarnya. Tapi sebab kita duk sibuk tengok orang, kita tak sibuk tengok diri kita sendiri. Bashar berkata, siapa sahaja mendekati manusia tidak hanya akan dipenuhi keperluannya dan hanya akan memenangkan kenikmatan yang disematkan dalam kematian. Saya sebut, dalam kita bergaul dengan manusia, ikutkan hati aku memang nak tumbuk je muka dia ni. Ingat kematian. Anda pasti akan, okeylah, satu hari nanti aku akan mati. Kalau aku duk sakit hati kat dia sampai ke mati, apa gunanya aku beramal, bangun tengah malam, solat, puasa sunat? Dahlah, biarlah orang nak buat macam mana pun. Tak apalah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini hati yang subhanallah. Sebab dia tahu aku tak boleh ubah orang tu macam mana pun. Ibnu Rumi berkata, semoga setelah malam sepi dan sulit ini kita akan berkumpul lagi dalam naungan yang teduh. Sesungguhnya setelah berlalunya berbagai kesulitan, tentu hari-hari berikutnya akan ada kebaikan yang banyak. Ini penyair yang menulis dengan pengalaman dan ilmunya. Kita hari ini menempuh berbagai kesulitan. Sabar, Sahad. Baru nak reda sikit daripada sulit ni, dah berduyun-duyun ke tempat percutian. Minta maaf sahabat, jadikan pertemuan dengan keluarga itu adalah percutian yang paling indah. Okey? Ada orang PKP ni nak cuti Ustazah, walaupun tiket bilang kawi itu RM24. RM24 pun bagi saya mahal sekarang ni, faham? Tapi saya teringin nak bercuti. Senang je, akak buka je table untuk BBQ dekat belakang rumah akak. Akak bayangkan longkang belakang rumah tu adalah laut yang indah. Akak open, tu akak tenggek lah, akak nak grill apa atas tu, silakan kak.
Akak letak payung meniaga burger yang tak jadi, akak tu letak kat tepi tu. Panggil anak-anak main bola kat tepi tu. Belakang rumah yang ciput tu, kan akak buat. Bahagia rupanya akak temui di tepi longkang belakang rumah akak dengan gelak bersama-sama keluarga, bakar membakar. Sahabat, ada orang bercuti juga sahabat-sahabat. Tapi seorang pandang sana, seorang pandang sini. Yang kita ni bercuti holiday, yang kenapa awak pandang dinding, saya pandang ni. Tetap tak bahagia. Sebab bahagianya tu sahabat bukan dengan tempat percutian di mana, duit yang banyak bukan. Duk je stay at home sahaja pun ada kebahagiaan, ada keceriaan. Balik kampung dapat tengok muka mak ayah, itu pun satu keceriaan, satu kebahagiaan. Di sini pokok pangkalnya. Okey, kita tengok pula Ibrahim bin Adham mengatakan, kami berada dalam kehidupan yang sekiranya diketahui oleh para raja itu, nescaya mereka akan menebas kami dengan pedang mereka. Sahabat, kita tengok raja yang hidup dikelilingi oleh dayang-dayang, dayang bunting pula dah, dayang-dayang lah sahabat-sahabat kan. Dikelilingi oleh dayang-dayang, rumah mahliganya, istananya, wah, pengawal-pengawalnya. Kita cemburu dengan mereka. Anda tahu ada raja-raja yang hidupnya begitu, cemburu, kata Ibrahim Adham. Kalau dia tahu apa yang ada, taman di dalam hatiku ni, wah, dalam hati ada taman. Siapa yang dalam hati ada taman? Yang Masya Allah sahabat-sahabat, dia melampiaskan cintanya kepada Allah. Hati ada taman. Datang masalah pun rasa keceriaan, bahagia seperti sahabat Nabi, ya Rasulullah, aku ni diberi musibah oleh Allah. Nabi kata, musibah ke gembira? Pasal apa yang syok sangat ni? Kan engkau kata Allah dah bagi tahu inna ma'al usri yusra. Aku tengah sulit ni, Allah sedang siapkan dengan package kesenangan. Aku akan tunggu senang tu. Walaupun tak kat dunia, mesti aku akan dapat di akhirat. Ini otak yang telah diset dengan Quran. Subhanallah sahabat-sahabat. Jadi kalau mereka golongan raja bangsawan, ada yang bertelagah kat dalam tu, walaupun kita cemburu dengan kehidupan mereka. Kalau mereka tahu apa yang ada di taman hati kita ni, mereka pun akan cemburu, bahkan mereka menebas kita dengan pedang mereka. Masya Allah sahabat-sahabat. Ibnu Taimiyah mengatakan, di dalam hati seringkali terlintas satu keadaan, yakni bila ku katakan demikian, seandainya para penghuni syurga hidup seperti kami, maka mereka akan hidup senang. Maksudnya sahabat-sahabat, yang berkumpul di syurga itu dah berulang kali Ustazah sebut. Dulunya ketika di dunia memang mereka melalui kesulitan, memang mereka melalui kesedihan, bahkan air mata kerap terjatuh. Tapi mereka berterima kasih dengan ujian-ujian yang Allah hantarkan ketika mereka di dunia. Kerana dengan ujian itulah mereka naik kelas, naik kelas, naik kelas ke makam yang terpuji di sisi Allah. Faham Barulah mereka menjadi ahli syurga. Dia juga berkata, terkadang terlintas di dalam hatiku ini bahawa orang akan menari kegembiraan kerana boleh berzikir mengingat Allah dan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat, anda pernah kan terkenang satu ketika, kecoh lah dekat Malaysia ni, orang berzikir sambil menari. Anda tahu tak sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa maksud berzikir sambil menari tu? Dia bukan menari sampai hilang akalnya macam orang yang terkinja-kinja di kelab malam tu. Bukan sahabat. Cuba tengok budak-budak hafiz Quran. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kita kan bila tengok, ya Allah, macam bunyi lebah. Saya bila pergi ziarah anak-anak tahfiz saya di Kertih, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak ramai mana pun. Ketika duduk dalam satu halaqah 10 orang je, saya rindu suasana tu. Okey, sahabat-sahabat parking kereta, daripada letak kasut dah dengar. Ya Allah bang, inilah hiburan yang menikmatkan telinga, halwa telinga saya turun ke hati. Kita masuk terus senyum ke anak-anak, bagi salam. Tak nak kacau dia punya hafazan duduk kat pejabat. Terngiang-ngiang lagi suara tu, ya Allah sedapnya. Dia pada mengulang, badan goyang-goyang ni goyang. Ustaz Azwan pun macam tu juga kalau mengaji kat bilik kan, kadang-kadang nak tergelak. Allah runtuh pula kata lagu ni sekejap lagi kan. Dia kalau mengaji memang gitu. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dia dah terbiasa. Dia tak sedar tubuhnya tu bergoyang dengan kelazatan yang dia duk buat dalam zikirnya. Itu yang kita nampak, oh patutlah kan. Kita yang tak hafizah ni memanglah kita tak rasa. Lepas ni jangan pula baca yang tu. Ustazah bergoyang pula tulisan Quran. Pening lah saya goyang-goyang ni. Acik tu bukan hafizah, haf je, tak payahlah nak goyang-goyangkan badan masa mengaji.
Maksudnya goyang-goyang ni bukan kita menunjukkan mempermainkan Quran, bukan berjoget macam orang terlupa. Sebab kita sedang bersama dengan Tuhan kita. Gerakkan tubuh tu sahabat, tanda lazatnya. Lagi nak ulang, lagi tambah, lagi baca Quran. Masya Allah, lagi zikrullah, lagi tasbih. Apa yang duk joget-joget teranggut-anggut? Rupanya tasbih kat tangan. Itu yang kadang-kadang la ilaha illallah, la ilaha. So, kenapa orang tahlil tu goyang-goyangkan kepala tu? Wajib ke tak wajib? Mu nak tersandar la ilaha illallah kerahkong, kejong macam tu pun boleh ke? Bukan semestinya. Tapi pakcik-pakcik tu dah biasa. La ilaha illallah. Halah makcik-makcik pun dodoikan anak dalam buayan. La ilaha illallah, la ilaha kan. Kenapa ada lagu-lagu macam tu, dah lagu macam Zapin, macam apa pula dah nenek aku ni? Sebab dia menikmati. Jadi kita kadang-kadang nak main tuduh je, kita tak tahu hujung pangkalnya apa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, ketika aku dimasukkan ke dalam penjara, ini deep. Dia dimasukkan dalam penjara. Banyak kan kisah-kisah orang soleh, orang alim yang bawa dakwah ni dimasukkan dalam penjara. Para pengawal mengunci pintunya. Ya Allah, saya ulang kaji tajuk ni menangis sahabat. Ibnu Taimiyah dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada salah. Ketika pengawal kunci dia dari luar, dia dibiarkan dalam penjara seorang, dia boleh senyum. Dan dia terdengar ayat Allah surah Al-Hadid 13. Surah Al-Hadid ayat 13. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-azab. Masya Allah. Anda baca. Ibnu Taimiyah menghayati Quran sampai tahap tu. Aku dipenjarakan tak apa. Buya Hamka dipenjarakan tak apa. Ini istirahat aku. Dia tak rasa beban dengan benda tu sebab dia tahu ini pilihan Allah. Allah nak rehatkan aku seketika. Sahabat-sahabat, apa maksud Al-Hadid 13? Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada seksa. Biar hubungan suami isteri, biar hubungan anak-anak. Memang masa kat dunia ni lah kita nak tarik mereka pada agama. Kita nak nasihat mereka, kita nak ajak mereka. Biar orang benci kita, kita kena ajak sahabat-sahabat. Penuh hikmah cari. Sebab hari ni kalau anak kita tak balik pukul 10 malam, janji dah nak balik pukul 8, bu paling lewat pukul 8. 10 malam kita resah, mana anak kita bang? Telefon tak jawab, mana bang? Bayangkan nanti kita di syurga, mereka di neraka sahabat. Sebab cerita Al-Hadid ayat 13 ni, Allah yang bagi tahu, dibinakan tembok yang tinggi. Orang beriman masuk ke dalam pintu rahmat. Orang kafir dibiarkan kat luar. Takut yang dibiarkan kat luar tu adalah keluarga kita. Kita hari ni nak pergi holiday tinggal anak-anak kita, kita sanggup ke sahabat? Orang yang cacat jiwanya je yang sanggup. Kita nak pergi holiday, nak bahagia sama-sama. Kita nak naik kereta yang sama. BFF kawan Ustazah bawa pergi jemaah umrah. Saya kata nama ni naik bas Ustaz Azwan, nama ni naik bas Ustazah Zai. Moncong merajuk. Kenapa cik? Cik cerita, saya nak satu bas dengan kawan baik saya tu. Kenapa Ustazah bagi saya bas ni? Lah cakap lah, saya mana tahu itu BFF cik. Cakap, tak cakap mana saya nak tahu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak nak terpisah dengan orang kesayangan kat dunia. Tapi Allah akan pisahkan. Seorang beriman, seorang tak beriman. Macam Nabi Nuh punya anak, tak dapat naik ke atas bahtera. Nabi Nuh bukan tak sayang anak dia, tapi aku dah ajak, engkau tak nak. Engkau yang mencampakkan diri engkau kepada kebinasaan. Jadi jangan marah ibu sayang. Ibu suruh solat disebab Allah suruh. Ibu sayang kamu, ibu tak nak kamu dicampakkan. Ibu yang duk buat siang malam solat ni pun belum tentu lagi ke syurga. Jadi orang alim macam Ibnu Taimiyah tak kisah dipenjarakan, kalau ia boleh membebaskan aku daripada kekufuran, menjadikan aku hamba yang lebih bersyukur, memasukkan aku ke pintu rahmat nanti selepas mati, bukan meninggalkan aku di balik tembok yang dipenuhi dengan orang-orang kufur kepada Allah. Anda faham maksud tadabbur ini? Kita tutup. Di dalam penjara itu ia mengatakan, apa yang dapat dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Dulu masa dia kat luar, musuh kecam, musuh segala. Sekarang duduk dalam penjara, Allah suruh dia senyum sambil mencari ilham, menulis kitab. Subhanallah. Dia cari baiknya, ada sebabnya aku duduk dalam penjara ni.
Kita selama ni rasa stres sebab kita tak cari hikmahnya, sahabat-sahabat. Cari hikmah PKP ni, kita pasti bertemu. Cari hikmah kalau yang diberhentikan kerja. Kita terlupa ke sebelum ni kita dengan bangga kerja kita tu, tapi kerja tu yang memisahkan kita dengan anak bini kita. Kerja tu yang menyebabkan kita tak boleh nak balik kampung berbulan-bulan lamanya. Lalu Allah berhentikan kita kerja, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas ni habis je boleh rentah negeri, saya nak balik kampung dulu Ustazah. Saya nak sujud dekat kaki mak ayah saya. Ini bukan sedikit orang yang sebut macam ni, sahabat. Cari hikmah, kita akan pasti, insya-Allah aku kuat ya Allah. Syurga dan tamanku ada di dalam dadaku. Orang kata macam mana kau boleh rasa bahagia Ibn Taymiyah? Kau kan duduk dalam penjara. Syurga dan tamanku ada di dalam dadaku. So kenapa kita rasa kita akan bahagia kalau kita travel holiday ke sana sini? Saya ni Ustazah, suami tak pernah ajak berjalan. Tu sebab Ustazah bila nasihat orang macam tak apa, akak pun boleh holiday. Kat mana Ustazah? Belakang rumah akak ada apa? Ada longkang ni Ustazah. Ada tanah sikit? Ada Ustazah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Akak buka payung kecil tu, akak bakar-bakar sikit hotdog, nugget, bawa anak-anak akak. Mesti diorang happy, tak percaya akak buat. Bahagia walaupun hanya duduk di tepi longkang. Jangan buat dalam rumah, nanti tak nampak ke holidayannya. Keluar sikit daripada rumah tu, tepi longkang pun okey. Akak tahu orang yang kat Facebook cuti belakang Eiffel Tower segala tu, dia masa kamera nak klik je yang dia senyum. Tak semuanya memang senyum di sini. Ada yang berlakon je senyum tu. Buat apa akak nak cemburu dengan orang tu? Kalau akak duk cemburu sangat, tolong akak tak payah main handphone, akak main kalkulator je. Sekian dimaklumkan. Okey? Kemana pun aku pergi, maka keduanya akan selalu bersamaku. Kalau syurga dan taman tu sudah ada di hati, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau syurga dan taman tu sudah ada di hati, kemana pun aku dipenjarakan pun, syurga dan taman tu ada di hatiku. So aku akan memandang dinding-dinding penjara ini seperti syurgaku. Subhanallah. Anda faham? Pembunuhanku adalah syahid. Kalau aku dibunuh dalam penjara ni, aku syahid. Pengusiranku dari negeri asalku adalah sebuah pelancongan. Masya Allah sahabat. Kalau dia kena halau daripada negeri, tempat tinggal, tempat lahir dia, dia anggap itu sebagai satu pelancongan, free of charge. Macam mana kita nak dapat minda macam ni sahabat? Subhanallah. Dan penjara bagiku adalah saat untuk aku menyendiri. Dulu-dulu aku asyik tak ada masa. Duduk dalam penjara ni aku ada masa untuk aku. Betul-betul aku berme time. Subhanallah. Mereka berkata, apakah yang akan diperolehi oleh orang yang telah kehilangan Allah dalam dirinya? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan apakah yang harus dicari oleh orang telah menemukan Allah dalam dirinya? Antara yang pertama dan kedua, tiada persamaan selamanya. Cari Allah. Letakkan Allah yang paling utama di hati kita. Subhanallah. Orang yang bersama Allah akan memperolehi segalanya. Sebab segalanya yang kita dambakan itu adalah miliknya Allah. Rezeki yang kita rasa terhenti ni miliknya Allah. So cari si pemberi rezeki itu, dia akan beri dengan caranya. Dan orang yang meninggalkan Allah akan kehilangan segalanya. Jom ulang. Orang yang meninggalkan Allah akan kehilangan segalanya. Jangan pernah tinggalkan Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Allah sentiasa bersama-sama kita. Minta maaf. Okay, tadi saya start lambat. Layaklah untuk saya berhenti lambat dalam 1 jam bersama-sama ini. Masya Allah. Semoga Allah reda pada kita. Semoga membugarkan jiwa-jiwa kita. Saya sayang anda kerana Allah. Jom saling mendoakan. InsyaAllah esok kita sambung 57. Besok sahabat, Ustazah kata Ustazah ada kelas pukul 7 pagi dengan satu close group. Kemudian sahabat, pukul 8.30 pagi Ustazah akan keluar daripada rumah untuk Ustazah menyantuni yang Ustazah punya projek akhirat tu, insyaAllah. Nanti bila dah settle semua, Ustazah akan ajak anda untuk bersama-sama dengan Ustazah, untuk bersama-sama kita membangun untuk ummah. Kemudian jadi Ustazah akan terhentilah majlis ilmu sampai ke petangnya. InsyaAllah petangnya saya cuba, saya akan masuk dalam page Ustazah Muzayyana La Tahzan besok pukul berapa. Tapi yang pasti lepas Zuhur ke atas, mungkin juga malam. Saya minta maaf tapi tak boleh buat pagi besok. Okay? Satu. Yang kedua, petang ini tolong kita sama-sama join Ustazah bersama 2 pelakon yang
Memang hebat. Sekarang ni tak hebat lah sebab PKP kan. Pernah kita tonton lakonannya Wan Nur Azlin dan juga Kuza. Tu anak murid Ustazah semua dah tu. Jadi insya-Allah petang ni Ustazah akan sembang santai dengan mereka. Kita tonton dengan tajuk Masya Allah Istiqamah Memburu Jannah. Okey? InsyaAllah. Jangan lupa petang ni 5 petang. Di page ini pun boleh tonton. Sebenarnya host dia adalah page Al-Fawaz Travel. Jadi kita bersama-sama. Besoklah tahzan ditangguh kelewat sikit lah. Ampun maaf. Terima kasih atas semua perhatian anda. Sayang, sayang, sayang. Bye. Assalamualaikum.